Dia ada satu lagi dalam perkara yang berkaitan dengan hadis ni yang kita panggil sebagai ulumul hadis, ilmu hadis, the science of hadis. Hadis satu benda, the science of hadis satu benda yang lain. Apa itu science of hadis? Kata Ibn Hajar, dia kata al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Sebagian ulama sebut, dia kata al-ilmu bil qawaid wal usul allati yu'rafu biha ahwalur rawi wal marwi. Apa maksud dia? Bila kita kata ilmu hadis ni apa dia? Ilmu hadis ialah satu ilmu yang membahaskan tentang usul ataupun kaedah, yang mana dengan kaedah ni kita dapat kenal pasti keadaan sanad dan matan. Sebab hadis ada dua. Hadis ni ada dua part. Satu dipanggil sanad, satu dipanggil matan. Agak berat ke ni? Saya ni ngajar tuan-tuan. Tak apa kot saya cakap bahasa Perak kan? Saya orang Perak. Tu ustaz duk ngajar. Saya tak pandai lagi. Saya lagi buat tak reti, orang duk gelak kat saya kan. Saya duk ngajar tuan-tuan ni, ini apa yang kita belajar kat universiti tau. Jadi tuan-tuan belajar kat masjid ni, insya-Allah dapat ilmu macam mana budak-budak universiti dapat. Insya-Allah. Saya tak downgrade, orang boleh faham insya-Allah. Pelan-pelan, saya akan pergi pelan-pelan. Hadis ada sanad dan matan. Apa itu sanad? Sanad itu salasilah perawi. Sebab kita kan tak pernah jumpa Nabi, tapi Allah Ta'ala wajibkan kita ikut Nabi. Betul? Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala wajibkan kita ikut Nabi. Dah macam mana kita nak ikut Nabi? Kita tak pernah jumpa Nabi. Melalui jalan riwayat. Macam mana jalan riwayat? Maka sebab itu ulama letakkan kaedah, mesti ada dinyatakan salah silah satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan setiap daripada nama-nama itu akan disaring, akan dilihat. Sebab itu kata Muhammad bin Sirin dalam satu kata-kata yang sangat masyhur, Imam Muslim menukilkan kata-katanya dalam mukaddimahnya. Kata Muhammad bin Sirin, kana nas la yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Muhammad bin Sirin ini tabi'in, anak murid kepada Abu Hurairah. Dia kata apa? Manusia tak pernah tanya pun tentang sanad. Di zaman Nabi SAW, sahabat bila dengar daripada Nabi, mereka akan terus bagi tahu kepada sahabat yang tak dengar. Bahkan itu arahan Nabi. Nabi kata apa? Ala falyuballighi syahid al-ghaib. Hendaklah yang menyaksikan hadis ini, yang hadir dalam majlis ini, sampaikan kepada mereka yang tak ada kat sini. Ini sahabat disampaikan. Jadi zaman Nabi, permulaan setelah Nabi wafat, di zaman Abu Bakar, Umar dan Osman, para sahabat menyampaikan hadis tanpa ada keraguan. Cuma ada sedikit berhati-hati, takut-takut tersilap nukil. Zaman Umar pun ada, zaman Abu Bakar pun ada. Sebab tu dia orang minta saksi. Tapi berbohong dalam ilmu hadis ni masih belum ada bukti ia berlaku. Sehinggalah muncul satu peristiwa yang menyedihkan apabila Osman dibunuh. Osman ni bila dibunuh, masyarakat mula jadi terkejut. Sebab khalifah Islam yang menguasai satu empire yang begitu besar dibunuh di Madinah, di kediaman dia sendiri. Maka ia menimbulkan satu kejutan yang sangat besar pada para sahabat. Setelah Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah,
Bila dilantik jadi khalifah, Ali bin Abi Talib dia memandang perlu untuk menstabilkan negara dulu, dan perlu untuk siasat siapa yang bunuh Osman secara detail, supaya semua yang terlibat dalam pakatan membunuh Osman ini dapat diambil tindakan. Itu Ali punya pendirian. Sebahagian daripada sahabat dia tak nampak benda tu. Aisyah tak setuju pada peringkat awal, sehingga bertempur dengan Ali di perang Jamal. Tapi akhirnya dia setuju jugalah dengan Ali. Muawiyah umpamanya, Muawiyah ni ada sedikit sentimental dengan Osman, sebab mereka datang daripada kabilah yang sama, Bani Umayyah. Dia kata kepada Ali bin Abi Talib, dia letakkan syarat pada Ali bin Abi Talib, laksanakan qisas kepada pembunuh Osman, jika tidak aku tidak akan memberikan bai'ah aku pada kamu. Bai'ah ni kira macam kita janji nak taat kepada khalifah lah zaman tu. Ali kata bai'ah dulu. Betul lah, patutnya kena bai'ah lah dulu. Sebab qisas ni mana boleh kita buat tanpa ada pemimpin? Tak boleh. Kisah bunuh mana boleh buat, mesti ada pemimpin kan. So kita kena bai'ah lah dulu. Sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah kata dalam isu ni Ali betul. Tapi kita tidak mencela Muawiyah. Cuma ada satu golongan yang sangat benci kepada Muawiyah, yang pro kepada Ali, iaitulah golongan Syiah. Asalnya mereka ni tak puas hati sebab Muawiyah lawan Ali dan mereka pro kepada Ali. Tapi akhirnya membawa kepada satu sentimen bina satu agama baru. Syiah ni dia tak pakai Sahih Bukhari kita ni. Syiah ni dia tak pakai Sahih Muslim ni. Dia tak pakai Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Dia tak pakai. Sebab apa tak pakai? Sebab walaupun pada asalnya mereka muncul disebabkan ketidakpuasan hati, disebabkan politik, akhirnya ia membawa kepada doktrin akidah. Sehingga mereka kata Ali patut jadi khalifah, bukannya Abu Bakar, bukannya Umar, bukannya Osman. Lantikan kepada Ali itu adalah lantikan yang datang daripada Allah. Macam mana Allah Ta'ala lantik Nabi, macam itulah Allah Ta'ala lantik Ali dan keturunan dia. 12 imam tu. Golongan Syiah yang berbeza asalnya dari sebab politik, tapi akhirnya membentuk satu akidah yang baru. Dan sebahagian daripada golongan Syiah yang awal ni, mereka nak cari pengaruh. Yalah kan, bila kita dah buat satu gerakan, kita kena ada pengaruh lah. Jadi mereka tengok Quran dah ada dalam mushaf, tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. So mereka tengok hadis. Oh, hadis ni banyak lagi yang masih diriwayatkan daripada mulut ke mulut. Maka mereka kata ini ruang untuk kita cipta hadis dan sandarkan kepada Nabi SAW. Maka sebahagian daripada golongan Syiah memalsukan hadis dan menyandarkannya kepada Nabi SAW. Sehingga Imam Syafi'i kata, aku tak pernah tengok ahli bid'ah yang kuat menipu melebihi golongan Syiah. Tak ada. Golongan Syiah lah paling kuat menipu. Paling kuat reka hadis golongan Syiah lah, dia kata dalam bab agama ni. Sehingga mereka mencipta satu hadis, man lam yaqul inna aliyan khairul bashar faqad kafar. Sesiapa yang tidak mengatakan Ali sebaik-baik manusia, maka dia kafir. Ni hadis palsu. Maka para ulama meletakkan kaedah, bila nak baca hadis kena letak sanad. Bila nak baca hadis kena letak sanad. Sebab tu Muhammad bin Sirin kata,
sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi-perawi kamu. Bagi tahu siapa yang bagi tahu ke awak benda ni. Siapa yang bagi tahu ke awak ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda nama dia Bushair al-Adawi. Dia baca kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas, kerana bapaknya pun sahabat Nabi, iaitulah Al-Abbas. Ibnu Abbas ni dibacakan kepada dia oleh Bushair hadis. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala Ibnu Abbas lam ya'dhan li hadithi. Ibnu Abbas tak dengar pun hadis, dia buat tak erti. Bushair ni dia marah, dia kata, ya Ibnu Abbas, uhaddithuka bihadithin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta la tasma'. Hai Ibnu Abbas, aku bacakan kepada kamu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau tak dengar? Dia marah. Baik dibaca. Ibnu Abbas kata, inna kunna marrah idza sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Dulu, zaman dulu, kalau kami dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan beliakkan biji mata untuk tengok. Kami akan tadah telinga untuk dengar. Walakin idza rakiban nas as-sa'b wadh-dhalul falam nasma' illa mimman na'rif. Tetapi ketika mana manusia dah mula tunggang apa saja, yang liar pun dia tunggang, yang jinak pun dia tunggang. Ibn Abbas guna bahasa kiasan lah. Maksudnya hadis ni dah jadi macam tak tentu hala pula. Yang liar pun, yang kita tak pernah dengar, orang duk baca juga. Yang kita biasa dengar pun dia pun terima juga. Kami tidak akan dengar melainkan daripada orang yang kami kenal. Maka sebab itu diwujudkan ilmu yang dipanggil sebagai ilmu sanad, ilmu yang membahaskan tentang perawi-perawi hadis. Satu ilmu yang sangat ajaib. Tuan-tuan, ilmu ni ajaib. Tak ada pada mana-mana bangsa dan tidak ada pada mana-mana agama yang dipanggil sebagai ilmu rijal, ilmu perawi hadis. Tuan-tuan buka kitab Tarikh Baghdad, tuan-tuan buka kitab Tarikh Dimashq, tuan-tuan buka kitab Al-Jarh wa Ta'dil, tuan-tuan buka kitab Mizan I'tidal, semua kitab-kitab yang tebal ini, mereka ulama-ulama hadis ni tulis berkenaan dengan perawi hadis. Kalau Tarikh Baghdad tu, Al-Khatib Baghdadi kumpulkan semua perawi-perawi yang pernah duduk di Baghdad dan masuk ke Baghdad. Nama dia, nama bapa dia, nama tok dia, nama moyang dia, nama keluarga dia, mana negara dia pernah masuk, bila dia meninggal, bila dia lahir, guru dia siapa, anak murid dia siapa, hadis dia apa, dan apa komentar ulama terhadap dia. Ajaib. Satu ilmu yang sangat-sangat ajaib. Saya bila baca kitab-kitab yang ulama ni tulis, tuan-tuan, saya kata subhanallah, ini satu ilmu yang kalau kita hidup di zaman tu, kita pun tak mampu nak buat macam tu. Sebab tu Yahya bin Ma'in ni kawan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Selalu musafir sama-sama, belajar hadis sama-sama, dengar hadis sama-sama. Dia ni masa bapa dia meninggal, bapa dia tinggal kat dia pusaka juta, saya tak ingat, 1 juta ke 2 juta dirham. Tapi sebab hadis punya pasal, sebab pergi mengembara sana sini, habis duit tu, habis jadi bankrupt dia. Dan dia tak peduli pun, kerana dia anggap ini adalah pengorbanan.
Sebab tu bila kita dengar berkaitan dengan hadis, mana-mana orang bila dengar aja hadis, yang belajar hadis, telinga dia sensitif. Dengar aja hadis mana ni, siapa riwayat hadis ni, saya nak check. Sebab apa? Sebab kita baca sejarah para ulama ni, begitu bersungguh mereka jaga hadis. Tiba-tiba zaman ni orang kata ilmu hadis ni perawi yang siqah pun boleh jadi bohong, boleh jadi tipu. Tuan-tuan marah? Memang kita marah lah. Sebab siapa perawi yang siqah? Perawi yang siqah ni maksud perawi yang dipercayai. Siapa siqah ni? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ni muhaddisin. Tiba-tiba tuan-tuan, orang kat masjid, pengkuliah cakap, tuan-tuan, Imam Syafi'i ni boleh jadi tipu. Tuan-tuan boleh terima tak? Kita tak setuju mengambil pandangan Syafi'i dalam satu isu, kita ambil pandangan lain pun mereka kata kita hina Imam Syafi'i dah. Mereka tarik kata tu perawi siqah boleh jadi tipu. Ini satu perkataan yang sangat biadab. Sepatutnya kita kena cakap macam mana? Kita kena cakap perawi yang siqah ni tersilap pun jarang, apatah lagi menipu. Silap pun jarang, apatah lagi tipu. Maka kita tak boleh terima. Sebab ilmu hadis kedudukan dia tinggi, kan? Jadi itu satu ilmu yang berkaitan dengan macam mana nak kenal hadis sahih dengan hadis tak sahih. Yang ni lama dah kita bahas, kan? Saya banyak menulis pasal hadis sahih, hadis tak sahih, kan, yang disebarkan dalam masyarakat.